Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, kita sambung cerita sebelumnya berkenaannya bagaimana saya join ataupun masuk angkatan berbaiah ini. Jadi saya dah cerita sedikit sebanyak sebelum ni. Semasa saya dalam kerajaan, saya berkawan-kawan dengan mereka, dan lepas itu saya uh, ingin tahu dan dijemput untuk saya uh, join lah, untuk saya join, berjumpa dengan seorang ketua yang lebih pakar, yang lebih tahu tentang ini, berbaiah ini, dan mereka menceritakan kepada saya untuk menjadi seorang ahli baiah ni ada syarat-syarat tertentu, yang mana saya pernah beritahu bahawa jalan masuk terbuka luas, jalan keluar tertutup rapi. Apapun oleh kerana perasaan ingin tahu apakah yang ada di dalam tu, apakah kebaikan berada di dalam tu, apakah kebaikan berada bersama jemaah tersebut. Maka apabila saya balik dari rumah, di rumah, dan saya buat solat istiqarah, dan besoknya atau lusanya kalau tak silap saya berjumpa dengan sahabat saya, dan saya akui saya setuju untuk masuk ataupun join bersama mereka. Jadi sahabat saya dan seorang lagi, abang lah kita panggil, bawa saya ke sebuah rumah yang digelar ayahanda, yang mempunyai sanad untuk membaiah ahli-ahli. Dan saya pada malam itu, waktu malam itu saya melakukan baiah, iaitu aku janji taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul. Dan intipati baiah itu, pada pendapat saya, tidak bercanggah dengan Islam, malah ianya dianjurkan oleh Islam. Dan sebelum saya dibaiah, saya beri tarbiyah oleh mereka, dan saya dibaca juga nas dan hadis. Saya masih ingat lagi ayahanda membaca surah Afat ayat ke-10 kalau tak salah saya, ya, surah Afat ayat ke-10. Dan selepas itu beliau juga membaca hadis Rasulullah. Saya lupalah hadis Rasulullah, nanti saya akan rujuk, saya akan beritahu di dalam channel ataupun episod yang berikutnya. Jadi yang ini menceritakan bagaimana saya berada di dalam itu. Dan selepas saya menjadi ahli, saya diberi tarbiyah oleh abang, seorang abang yang monitor saya dan beri tarbiyah satu persatu, dan mengajar cara-cara bagaimana menjadi orang dalam ataupun ahli baiah, adab-adabnya yang perlu dipatuhi dan diikuti. Dan juga yang paling kita rasakan benda yang baru ialah buah, dipanggil buah, bukan buah makan, iaitu buah ini adalah satu tanda ataupun sign untuk mengenali antara satu sama lain, dan ia adalah rahsia. Tapi sekarang ini saya tengok di dalam YouTube pun ada ditunjukkan buah-buah ini semua. Allahu Akbar. Dan tidak ada rahsia lagi. Dan rahsia itu yang sebenarnya apabila kita berlakulah, kalau berlaku apa-apa sesuatu yang tidak diingini di kawasan kita atau di tempat kita, ataupun berlaku sama ada rusuhan, peperangan ke apa ke, kita akan
berhubung di antara satu sama lain dengan menggunakan tanda, iaitu buah, yang mana kita mengenali antara satu sama lain to identify siapakah orang kita dan siapakah bukan orang kita sudah pastinya melalui tanda-tanda rahsia tersebut. Dan ini amat penting kepada kita, bukan kita nak gunakan untuk benda-benda yang tidak baik, yang sebenarnya kita simpan untuk guna untuk benda-benda yang baik. Dan setelah dalam perjalanan yang begitu lama jugalah, saya pun sibuk dengan tugasan-tugasan saya. Walau bagaimanapun saya hadirlah di mesyuarat-mesyuarat jemaah yang kita panggil jemaah, dan saya juga ada menjemput sahabat-sahabat ataupun orang yang saya kenali untuk menyertai, tapi tak semua yang sertai, tak semua yang sertai, yang berminat dan mereka sertai kami untuk menjadi ahli bai'ah ramai juga. Dan selepas itu saya diangkat sebagai abang, yakni Abang Long, dan dalam tempoh itu saya memimpin jemaah sebagai Abang Long, dan dalam proses yang begitu lama jugalah, dan saya sudah cukup matang barangkali dijemput untuk menjadi ayahanda, dan selepas itu diangkat lagi ke satu tahap yang mana kita boleh memimpin orang kata platoon lah dalam jemaah tersebut. Dan ini bukan satu perkara yang rahsia yang sebenarnya. Dia bukan suatu yang rahsia, namun demikian ada di dalamnya merupakan rahsia-rahsia yang perlu diketahui hanya oleh ahli-ahli saja. Jadi tidak bolehlah saya menceritakan secara kepada umum, ya. Namun demikian anda perlu tahu peranan-peranan nanti, peranan-peranannya. Dan saya terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang sejarah. Itu penting dalam next episode lah. Lepas itu saya yang dikatakan memimpin jemaah, dan saya dijemput untuk mengetuai satu pertubuhan NGO berbai'ah lah. NGO ini yang sebenarnya syarat dia lah diwajibkan mana-mana yang hendak menjadi ahli hendaklah berbai'ah. Itu kebanyakan NGO berbai'ahnya begitu. Kita ada banyak NGO berbai'ah di Malaysia ini, di mana kita berdaftar dengan ROS dan Kementerian Dalam Negeri, dan kita mensyaratkan untuk menerima ahli-ahli itu mestilah ahli-ahli bai'ah. Ahli-ahli bai'ah ini dia lain sikit lah. Dia ada sesuatu yang unik di dalamnya. Nanti kita cerita. Ini kita cerita pasal diri saya dulu, supaya anda bukan nanti apa yang saya cerita anda kata siapalah saya, kan. Dan saya telah menjadi ayahanda lah, yang digelar ayahanda itu lebih kurang lah 10 tahun dah. 10 tahun lebih kurang, dah lebih 10 tahun dah. Lebih 10 tahun. Dan saya juga telah mendapat pengiktirafan lah oleh pertubuhan yang berdaftar di Malaysia. Dan alhamdulillah saya bawa dengan baik, dan saya tidak menganggap perkara ini sesuatu yang tidak baik, melainkan baik belaka. Yang penting kita yang bawa, yang penting matlamat yang kita faham, dan yang penting kita tahu mengapa kita berada di dalam. Walau bagaimanapun, untuk saya kemukakan kepada anda ialah ramai netizen di luar sana memandang setengah-setengahnya lah, negatif kepada NGO ini, dan terutamanya jemaah-jemaah di kampung-kampung, jemaah-jemaah di suatu tempat dipandang remeh akibat daripada segelintir masyarakat ataupun ahli jemaah yang buat taik lah kata orang. Dan
Jadi itulah yang terpanggil saya untuk memberi pencerahan apa dia benda ni sebenarnya secara umum ya. Kita tidak boleh buka rahsia-rahsia yang tersirat itu, kerana itu adalah rahsia kami sebagai ahli pertubuhan berbaiah ni di seluruh Malaysia, dan antara kita saja yang tahu, dan ianya begitu unik sekali. Saya akan menceritakan panjang lebar berkenaan dengan angkatan Sabilullah ini di Malaysia, dan mungkin saya kaitkan dengan negara-negara luar. Saya akan kaitkan juga dengan asal usul dia, bagaimana, kenapa boleh berlaku begini. Okey, sekian, terima kasih. Setakat itu dulu sambungan saya untuk episod yang kedua tentang diri saya. Semoga anda semua tertunggu-tunggulah ya untuk episod yang begitu hangat, yakni sejarah perjuangan ataupun sejarah perjuangan tentera fi sabilillah dan sejarah bai'ah ini, dan juga sejarah datangnya dibawa ke tanah Melayu ini, yang mana ianya jarang sekali dibongkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.